Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Hanya selepas 11 hari menindas penduduk Palestin, baru Israel bersetuju meletakkan senjata. Perkembangan itu berdasarkan kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Israel akur dengan inisiatif gencatan yang digerakkan Mesir. Kabinet Keselamatan telah sebulat suara menerima cadangan bagi menerima pakai inisiatif Mesir untuk gencatan senjata tanpa syarat. Dua pergerakan Palestin iaitu Hamas dan Islamic Jihad juga bersetuju dengan gencatan tersebut. Malah di pihak Hamas, salah seorang pegawai kanannya menyifatkan ia sebagai kejayaan dalam perang dengan Israel. Menurut Khalil Al-Hayya, kejayaan itu sangat menggembirakan. Beliau berucap kepada ribuan orang yang meraihkan kemenangan itu di Gaza City. Gencatan senjata tersebut dijadual berkuat kuasa mulai 2 petang ini. Sementara itu, Amerika Syarikat dan United Kingdom mengalu-alukan gencatan senjata oleh Israel dan Hamas. Di White House, Presiden Joe Biden melihat ia sebagai usaha yang ikhlas untuk perdamaian. Beliau komited untuk menjayakan usaha tersebut yang diterajui Mesir. Palestin dan Israel katanya saling mempunyai hak untuk hidup dengan selamat dan menikmati ukuran kebebasan, kemakmuran dan demokrasi yang sama. Di London, kerajaan Britain menggesa semua pihak untuk bekerjasama memastikan penguatkuasaan gencatan senjata di Asia Barat yang berkekalan. Setiausaha luarnya, Dominic Raab bertegas pihak-pihak terlibat perlu berusaha menghentikan pusingan keganasan yang tidak boleh diterima di rantau itu, juga yang telah menyebabkan kematian penduduk awam. Menerusi tweetnya, Raab turut menambah bahawa Britain menyokong sebarang usaha yang membawa kepada perdamaian. Awal hari ini, Israel dan Hamas saling mengumumkan gencatan senjata selepas 11 hari bumi Gaza bermandi darah. Terdahulu, Kementerian Kesihatan Gaza mendedahkan angka korban serangan Israel ke atas bandar itu sejak 10 Mei lepas telah meningkat kepada 232 orang. Jumlah itu termasuk 5 kematian baharu. Seramai 65 kanak-kanak turut terbunuh dalam penindasan oleh Israel. 1,900 orang cedera. Brazil mengesahkan penemuan pertama 6 kes varian COVID-19 di India yang melibatkan kru kapal kargo dengan bendera Hong Kong yang berlabuh di negara itu. Kementerian Kesihatan Negeri meranyau memaklumkan sejumlah sampel telah diambil daripada kru MV Shandong Dazi yang tiba dari Afrika Selatan. Ujian ke atas sampel berkenaan mengenal pasti virus COVID-19 daripada varian B16172. Secara keseluruhannya, 15 kru diuji positif wabak itu dan 9 lagi negatif. Menara Eiffel di Paris akan dibuka semula kepada orang ramai pada 16 Julai ini. Sebelum ini ia ditutup selama lebih 3 bulan semasa gelombang COVID-19 yang pertama melanda Perancis tahun lalu dan sekali lagi pada musim luruh. Menurut operator menara itu, jumlah pelawat akan dihadkan kepada 10,000 orang sehari bagi memenuhi keperluan penjarakan fizikal. Pelawat boleh memasuki semua tingkat monumen kecuali beberapa kawasan yang terlibat dalam kerja-kerja pengubahsuaian. Tempahan tiket lawatan dalam talian akan dibuka bermula 1 Jun. Pemegang tiket untuk perlawanan bola sepak Euro 2020 di St. Petersburg boleh memasuki Rusia tanpa visa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Jawatan Kuasa Pengatur Tempatan Alexei Sorokin, pegawai dan peserta bagaimanapun perlu mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan. Selain perlu diuji negatif daripada virus COVID-19, St. Petersburg akan menjadi tuan rumah untuk 7 perlawanan kejuaraan Eropah termasuk aksi suku akhir dengan kapasiti 50% penonton. Kejohanan membabitkan 24 negara itu dijadual bermula bulan depan selepas setahun tertangguh akibat pandemik. Kelab-kelab bola sepak Eropah diunjur kehilangan hasil sebanyak 8.7 bilion euro kesan pandemik COVID-19. Laporan UEFA menunjukkan unjuran kehilangan hasil terkini pada tahun-tahun keuangan 2019, 2020 dan 2020-2021 adalah sebanyak 7.2 bilion euro bagi 4 kelab teratas liga. Selebihnya merekodkan kerugian sehingga 1.5 bilion euro. Laporan itu merumuskan semua peringkat dan setiap
setiap sudut bola sepak profesional adalah sangat terkesan dengan penularan pandemik. Ini terutama kelab-kelab yang mempunyai rekod kebergantungan tinggi kepada kehadiran penonton di stadium. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.